Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam ini saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, dan saya mendapat kunjungan daripada rakan daripada jauh. Jadi saya nak memanfaatkan masa inilah bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu tetamu saya, iaitu kawan baik saya Ustaz Safhan daripada Seremban. Beliau merupakan mudir Madrasah Al-Aliyah Seremban. Jadi sempena bulan Maulud ini, ada sebulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita akan mendapat manfaat sedikit daripada kunjungan beliau. Jadi sebelum tu saya jemputlah Ustaz untuk minum. Ini adalah kombucha yang disediakan khas. Jadi mungkin ramai orang tak tahu rahsia minuman ini. Rupanya kita dah boleh buat sendiri, dan dia memberi khasiat yang sangat bagus pada kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di dalam Facebook ataupun Google, manfaat kombucha ni memang bagus sangat. Dia boleh menurunkan paras gula, boleh menurunkan kolesterol, dan dia boleh meningkatkan metabolisme dalam badan. Jadi, dan secara penyediaannya pun cukup simple, dan elok kita minum dia ni setiap pagi dan juga setiap malam sebelum tidur. Jadi itulah saya menghidangkan hidangan istimewa, iaitu minuman istimewa untuk Ustaz. Jadi mungkin kita boleh mendapat manfaat daripada Ustaz untuk kita semua sempena dengan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz untuk memberi sedikit yang dapat kita jadi panduan, terutamanya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih diucapkan pada Tuan Profesor Dr. Aziz yang sudi menjemput saya pada malam yang berbahagia ini, sambil menikmati air kombucha ni yang sangat baik untuk prebiotik tubuh badan kita. Jadi seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Profesor tadi, malam ini kita sebagai sedikit perkongsian tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana semua kita maklum, bulan adalah bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Rabiul Awal ni sebagai bulan kelahiran beliau? Ramai tidak menyedari bahawa Rabiul Awal itu sendiri bermakna musim bunga. Rabi' itu dalam bahasa Arab bermakna musim bunga. Oh, musim bunga. Ya. Jadi baginda Nabi ini dilahirkan pada waktu yang paling indah, waktu yang paling cantik. Di saat bunga-bunga sedang berkembang, burung-burung sedang berterbangan, berkicauan. Di saat itulah baginda Nabi SAW telah dipilih oleh Allah untuk lahir ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Ini sesuai seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Sekalian alam, apakah bagi binatang, bagi manusia, bagi tumbuhan, bahkan sekalian alam ni dengan kelahiran baginda itu merasai rahmat, merasai kesyukuran, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi panduan hidup bagi kita ni, bukan sebagai kita umat Islam ni, sebenarnya bagi seluruh manusia. Siapa saja yang mengambil cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebagai panduan hidupnya, pasti akan mendapat kebahagiaan, ketenangan, kejayaan, kegemilangan dunia dan akhirat.
Sebab itu Allah berfirman dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah menyebut dalam Al-Quran, sungguh bagi kamu pada diri Rasulullah tu suri tauladan yang terbaik yang pernah Allah ciptakan dalam muka bumi ini. Tidak ada yang sebaik Nabi SAW. Jadi dari sudut manakah Rasulullah ni menjadi panduan ataupun yang boleh kita ambil manfaat sebagai panduan kita dalam hidup kita ini? Beliau menjadi panduan bagi kita sama ada pada zahir ataupun pada batin. Apakah dari sudut zahir, yang lebih kita kata zahir tu daripada cara kita makan, cara kita tidur, Prof? Cara kita menjalani kehidupan kita seharian. Contoh benda paling simple lah, macam kita kata bab makan. Sudah Nabi kita makan buah dulu baru kita makan nasi. Tapi sekarang kita banyak buat terbalik, kita makan dulu baru makan buah. Padahal bila dikaji, ini ilmu pada Prof juga, dia beritahu saya kalau apa sebenarnya hikmah sunnah Nabi yang kecil-kecil seperti itu, ini makan buah sebelum kita makan yang lain. Rupanya buah-buahan ni bila kita makan, tuan-tuan, kita makan saja buah ni, dia akan merangsangkan enzim dalam diri kita ni untuk bersedia menghadamkan semua makanan yang kita makan. Allah, 1400 tahun dahulu, di zaman tak ada internet, tak ada pengajian sains, tidak ada universiti, tapi Rasulullah sudah mengajarkan kita satu sunnah, iaitu makan buah sebelum makan makanan. Kecil seperti itu sudah memberikan manfaat besar pada tubuh badan manusia. Ini saya kata rahmatan lil alamin. Itu pada zahir. Adapun pada batin, sebagai manusia kita sentiasa mencari orang yang boleh kita ikut dari sudut kesabarannya, dari sudut perjuangannya, daripada sudut kasih sayangnya. Maka baginda Nabi SAW ni sesuai dengan namanya, diberikan namanya Muhammad, artinya insan yang terpuji. Semua perbuatan Nabi ni semua terpuji. Semua sifat-sifat yang baik Allah kumpulkan pada diri insan yang bernama Muhammad ini. Lepas tu kalau kita baca sirah Nabi, Prof, kita tengok macam mana Rasulullah SAW menyebarkan agama ni, Allah, kita akan menitiskan air mata kita. Kita akan rasa hibur dalam hati kita ni. Inilah rupanya orang yang telah mengajar kita ni mengenal Allah. Kalau kita tak ada Rasulullah ni, agak-agak macam manalah kita ni. Hidup macam binatang, hidup macam haiwan yang liar. Tak tahu macam mana nak mempunyai akhlak, sama ada sesama manusia, sama ada dengan binatang. Semuanya diajar oleh Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana peristiwa yang berlaku di Taif. Saya selalu ceritakan cerita ni kerana kita ni sangat menyentuh perasaan. Ketika beliau berdakwah di Taif, di saat itu Islam baru nak berkembang. Jadi bagi dia Nabi SAW ketika berdakwah ni bukan disambut dengan air kampucha ke, disambut dengan kenduri kambing sebagainya. Bahkan disambut dengan batu, disambut dengan lemparan batu, disambut dengan lemparan tahi. Tapi bagi dia Nabi SAW sabar. Datang malaikat bukit, kita kata malaikatul jabal, nak angkat semua bukit, nak himpap atas penduduk-penduduk Taif kerana menderhaka pada Nabi mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, sabar. Wahai malaikat bukit, sabar. Jangan kau usik umatku ini. Mungkin ada anak cucu mereka ini akan beriman denganku, beriman kepada Allah. Allah, inilah jauh pandangan ni, kesabaran Nabi ini yang kita kena contohi. Inilah contoh sabarnya baginda ketika menyebarkan dakwah. Sehingga malaikat pun terkejut. Pelik tengok segala nabi-nabi sebelum ini, kalau berlaku sesuatu seperti itu, menderhaka pada Nabi, maka Nabi itu akan mengangkat tangan, ya Allah, kau turunkanlah azab pada umatku ni. Mereka tak nak ikut cakap aku. Tapi Rasulullah SAW kata, tidak. Jangan kau sentuh. Jangan kau lakukan apa-apa pada mereka ini, kerana mungkin akan ada anak cucu mereka ni yang akan beriman. Lantas turunlah ayat ketika itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri.
manusia macam kita ini, makan, minum, tidur macam kita ini, ya, yang hatinya itu begitu loba, harisun alaikum, nak sangat kita ni beriman kepada Allah. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang beriman beliau sangat penyayang, sangat pengasih, rahim, dan sangat lembut hati beliau ni, sangat mengasihi, mencintai orang-orang yang beriman. Jadi ini satu benda yang tidak pernah diberi pada nabi-nabi yang lain, di mana Allah menggelar nabi ini Ar-Raufur Rahim. Ar-Rauf yang penyayang, Ar-Rahim pengasih. Ini dua nama Allah Subhanahu Wa Taala diberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kesabaran beliau, kerana kecintaan beliau pada umatnya, mengatasi semua nabi-nabi yang lain, mengatasi semua manusia yang pernah ada dalam dunia ni, tak boleh menandingi kesabaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah saya sikit sebanyak perkongsian saya pada malam ni. Ya, marilah kita mencontohi, menteladani tentang sifat Nabi, zahir Nabi ataupun batin Nabi dalam menempuh kehidupan kita seharian. Kerana percayalah, setiap sunnah Nabi, setiap apa yang Rasulullah lakukan, walaupun kita tak tahu, walaupun kita tak nampak hikmah dia sekarang ni, yakinlah, sebenar-benar yakin, dia adalah makhluk yang dipilih oleh Allah. Dia adalah orang yang telah Allah jadikan segala kebaikan, segala benda yang Allah nak kita contohi ada pada diri beliau. Jadi contohilah beliau, carilah ilmu, kenalilah baginda, cintailah baginda Nabi SAW. Kerana justru dengan mencintai beliau, iman kita akan bertambah, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat pasti akan terjamin. Itu sikit sebanyak perkongsian saya itu malam. Masya-Allah Ustaz. Ya. Mungkin kita nak minta pandangan Ustaz lah. Salah satu amalan sunnah yang saya betul pegang dan cuba kembangkan ialah dalam perubatan hari ini adalah amalan bekam. Masya-Allah. Mungkin kita minta pandangan Ustaz sikit dengan amalan bekam itu sebenarnya. Allah. Jadi masalah amalan berbekam ni, saya sendirilah berpengalaman. Ya, pengalaman saya berbekam ni, ini saya cerita betul-betul ni. Saya punya, walaupun saya ni seorang ustaz, tapi keyakinan saya tentang berbekam ni saya betul-betul dapat bila saya jumpa dengan Prof. Sebab saya tengok rupanya seperti mana ada hadis Nabi SAW, yang Nabi SAW ini menyatakan bahawasanya berbekam itu sendiri boleh mengubat lebih daripada 72 jenis penyakit. Lebih daripada 72 jenis penyakit. Jadi seperti mana yang Prof katakan, beliau telah mengkaji 12 jenis penyakit dan membuktikan secara saintifik, clinical test, terbukti 12 penyakit. Penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi, penyakit vertigo, baru-baru ni kolesterol, terubat dengan berbekam. Jadi saya tengok, sedangkan kalau kita tengok dalam sirah Nabi SAW, baginda sendiri bukan cakap dia akan selalu berbekam, ya, selalu berbekam, dan ada poin-poin yang tertentu yang beliau berbekam, yang bila kita berbekam di situ, segala darah-darah toksik kita ni semuanya akan keluar. Jadi ini satu kaedah yang kadang-kadang orang zaman sekarang ni pandang lekeh. Kadang memandangkan, oh ini satu cara kuno, cara lama, bukan moden, bukan satu benda yang penemuan sains sepertinya. Padahal apabila dibuat kajian seperti mana yang Prof sendiri pernah mengkaji dan menceritakan pada saya, dan saya sendiri pengalaman. Bila saya ni kuat resedung, sinus. Allah, kalau semayang tu habis basah baju ni. Jadi bila lepas berbekam tu, alhamdulillah, sekali berbekam dengan poin-poin yang tepat, yang macam mana yang Prof dah buat kajian tu memang tepat. Itu Ummul Mughith, Putu Qadar Buah kat belakang ni, yang berapa 10 poin tu. Alhamdulillah sampai sekarang saya dah tak ada bersin lagi dan dah sihat. Begitu juga isteri saya ada penyakit vertigo, dia mengalami dizziness, pening, vertigo, tapi tak boleh nak bawa kereta. Daripada umur dia 17 tahun sampai dah sekarang ni, sekali bekam saja, ya. Bila kita bekam dengan cara yang betul, dengan tepat, itu boleh kita dengar pada Prof sendiri, dia banyak kajian tentang bekam tu. Alhamdulillah,
saya rasa dalam 80% dah lega. Nak kata semua sekali, tu tipu lah pula. Tapi ada yang semua. Tapi isteri saya sendiri 80% hilang. Dah boleh drive lah sekarang ni. Jadi macam mana kita nak nafikan lagi sunnah Nabi berbekam ni? Kenapa kita tak yakin dengan apa yang Rasulullah ajar pada kita ni? Cuma kita sebagai umat Islam ni, kita tertinggal satu perkara lah. Kita tahu sunnah Nabi ni baik, kita selalu berbicara pasal baik, tetapi kita tak pernah cuba dan mengkaji sampai tahap mana benda ni sebenarnya. Jadi perlu sebenarnya, bagi saya, pandangan saya, orang yang melakukan kajian, pembuktian secara saintifik terhadap semua perkara-perkara yang Nabi pernah sebut. Kerana percayalah, kalau tuan-tuan ada kemampuan, kalau kita ada keilmuan, kita ada kemahiran untuk mengkaji, kajilah. Kita akan lihat, kita akan jumpa dalam berbekam, dalam misalnya madu, habatus sauda, dan banyak lagi apa saja yang disebut oleh Nabi SAW itu, dia akan pasti mendatangkan kebaikan. Cuma kadarnya, campurannya, itu saja yang perlu kita kaji dan kita perbetulkan. Itu saja. Memang tepat dia akan mengubat segala jenis penyakit yang ada dalam dunia ini. Percayalah. Jadi itulah yang saya boleh kongsikan tentang masalah berbekam ni. Mungkin Prof boleh terang lebih lagi kan. Sebab kita hanya tahu daripada sudut hadisnya, pembuktiannya saya rasa mungkin Prof boleh terangkan lebih. Ya, benar. Jadi betul lah seperti yang Ustaz bagi tahu, amalan bekam ni memang perlu dikembangkan ya. Sepanjang penglibatan saya dalam berbekam, kajian berbekam ni memang sesuatu yang menakjubkan. Jadi pada peringkat awal bila saya mulakan kajian pada tahun 2014, lalu bersama dengan tim saya lah, ramai pensyarah-pensyarah USM terlibat dalam kajian. Memang pada masa mula-mula tu kita panggil 50-50, nak tengok betul ke tak betul, ada komplikasi ke tidak kan. Tapi memang kita buat tu dengan cara kajian klinikal yang betul, dan tapi alhamdulillah hasilnya memang menakjubkan. Kita tengok dan satu dua menakjubkan. Yang pertamanya panggil hard evidence. Memang kita tengok paras gula boleh turun, paras kolesterol boleh turun, tekanan darah boleh turun, buah pinggang pun lebih baik ya. Jadi itulah yang saya tekankan pada hari ini. Kita jangan semata-mata berpegang kepada perubatan moden sahaja, kerana untuk penyembuhan ini kita cuma berikhtiar dan Allah akan menentukan penyembuhan. Jadi cara nak berikhtiar boleh dua-dua cara, perubatan moden boleh dan perubatan amalan sunnah pun boleh, dan yang terbaiknya adalah kita menggabungkan kedua-duanya. Kerana apa? Kerana kejayaan dalam apa-apa bidang pun Allah menjanjikan bukan menjadikan atas satu perkara kan. Jadi kita gunalah pengetahuan yang kita belajar, dan yang terbaiknya adalah, saya nak rasa berdasarkan pengalaman saya, ialah kombinasi perubatan moden juga perubatan sunnah. Dan sebab apa? Sebab saya yang meyakinkan saya untuk mengkaji perkara-perkara ini adalah hadis daripada Rasulullah SAW yang bermaksudnya Allah tidak menurunkan sebarang penyakit, melainkan Allah juga menurunkan ubatnya ya, ataupun penawarnya. Itu ya sesuatu yang panggil saya memang cukup yakin lah. Cumanya menjadi tugas dan tanggungjawab kita untuk mengkaji dan untuk membuktikan apa cara dia. Kan, katalah bekam, orang takut. Bekam ni pasal apa? Orang takut sebab takut ada jangkitan kuman, takut ada komplikasi, takut ada pelbagai benda-benda negatif. Jadi menjadi tugas dan tanggungjawab kita adalah untuk menunjukkan bukan macam tu, dia hanya selamat, tapi kena ikut SOP yang betul kan. Jadi saya rasa itulah, itu sebabnya saya daripada itu kita kembangkan, kita buat kursus, kita tulis buku, buat presentation, supaya orang sedar ini adalah satu khazanah ataupun sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan itulah yang harus kita ikuti. Kerana ada satu hadis ya, yang dikatakan dibagi tahu oleh Salma ni adalah salah seorang daripada hamba Rasulullah
Jadi dia bagi tahu tak ada seorang pun yang datang berjumpa Rasulullah mengadu pasal sakit, melainkan dia suruh berbekam. Makna semua benda. Hatta jatuh kuda, bengkak kaki pun buat bekam, kena racun buat bekam, kan? Dan pelbagai penyakit lagi lah. Jadi saya rasa itu sesuatu yang harus kita betul-betul pegang, dan bukan setakat pegang, kita kena amalkan dan juga kena praktiskan. Nah, baik, kita kembali pada isu-isu semasa lah Ustaz. Sehari dua ni ada orang viral tentang perancangan apa ni, tak tahu ada perancangan atau tidak, tetapi ada diura-urakan bahawa proses kerajaan untuk memindahkan makam Rasulullah ke tempat lain. Jadi apa pandangan Ustaz daripada sekarang ni? Baik, tentang isu tu, isu tentang ada usaha-usaha nak memindahkan makam Rasulullah pada tempat lain. Mungkin ini kerana pahaman-pahaman yang berpunca daripada pahaman-pahaman yang tidak memahami sebenar kehendak-kehendak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita tengok kedudukan makam Rasulullah tu berada dalam Masjid Nabawi. Ya. Tapi kita kena faham sejarah. Sebenarnya asalnya makam Rasulullah itu tidak berada dalam masjid. Dia berada dalam rumah di samping masjid, di tepi masjid. Jadi kemudian bila sampai zaman Sayyidina Osman, zaman para sahabat yang lain, dia perluaskan sehingga dimasukkanlah rumah baginda ni sebagai sebahagian daripada dalam masjid. Jadi maknanya makam tu dah ada dulu. Bukan maknanya masjid tu dah dibina makam tu kat dalam tu, tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, usaha untuk memindahkan jasad Nabi ni sebenarnya bukan baru. Isu yang seperti ini pernah terjadi pada zaman Sultan Nuruddin Az-Zanki, salah satu sultan yang memerintah Mesir pada zaman itu dan juga Syria. Jadi sultan tersebut mendapat mimpi sebanyak 3 malam turut-turut tentang tentang datangnya Rasulullah SAW, menyumpai beliau dan menyatakan, "Hai Sultan, selamatkan aku, kerana ada orang nak cuba menggali jasadku daripada makamku ini." Maka 3 hari mimpi turut-turut, akhirnya dia pun mencari siapa maksud ini. Jadi dipanggillah semua satu penduduk kota Madinah ketika itu, disoal siasat siapa orang-orang dalam tu dengan askar yang tengok, cek nama tu, dan akhirnya mereka menyampai ada 3 orang pemuda Yahudi yang kononnya dah masuk Islam, duduk satu rumah. Dan pemuda tu sebenarnya berpura-pura Islam, dan bila mereka masuk dalam rumah tu, di bawah kapet dia tu tengok dah ada lubang, dan lubang tu dah hampir sampai pada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semenjak itu banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh sultan untuk jangan sampai makam Rasulullah tu terusik. Dan ini berlaku beberapa kali, cubaan daripada mereka yang cuba nak memindahkan jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selalunya gagal. Kerana kita kena faham, kenapa Rasulullah ni dimakamkan di rumah itu, ini rumah Siti Aisyah sebenarnya. Kenapa tak dimakamkan di kuburan? Sebenarnya ini berlaku pada hari kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda wafat di atas ribaan Siti Aisyah. Kemudian para sahabat tengah berbincang, ni nak makam ke mana ni, nak kubur Rasulullah ni kat mana. Tiba-tiba Siti Aisyah ni seorang isteri Nabi yang sangat alim. Beliau kahwin sejak muda dan ilmu beliau banyak. Dia nanti menjadi mufti pada zaman Sayyidina Umar. Jadi beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda yang mafhumnya, tidak adalah seorang Nabi yang wafat melainkan akan dikebumikan di mana dia meninggal. Di mana dia wafat, di situ dia akan dikebumikan. Kalau dia meninggal kat atas Bukit Tursina lah. Kalau bawah gunung lah. Dia tidak akan dipindahkan. Maka sebab itulah para sahabat telah berijma' mengkuburkan Rasulullah di dalam bilik yang Siti Aisyah di mana beliau wafat. Ini sejarah. Jadi ini memindahkan Rasulullah pada situ adalah perkara bid'ah. Yang munkarah, yang sangat keji, kerana ini telah disokong oleh hadis sendiri. Dan telah diijma'kan oleh para sahabat, Rasulullah makam di situ. Dan para sahabat pula, Abu Bakar dan Umar juga dikuburkan di sebelah beliau. Dan mengikut kata ahli sejarah, ada satu lagi kawasan kosong situ yang bakal dikuburkan Nabi Isa AS ketika turun kelak. Jadi benda ni adalah documented, benda ni adalah satu yang telah
yang autentik, yang telah diyakini oleh umat Islam jumhur, mutawatir, tidak ada bangkangan. Jadi kalau mereka cuba nak buat benda ni, ini satu tanda kiamat lah. Dan saya rasa takkan berjaya lah perkara tu, takkan berjaya, kerana ini sudah tercatat dalam kitab-kitab, dan juga pesanan pada para ulama, tabi'in, para sahabat menyatakan itulah tempatnya makam Rasulullah, dan tidak memang tidak boleh dipindah-pindahkan lagi. Kalau boleh, dah lama dah sahabat Nabi buat, kan? Sahabat Nabi lebih alim tentang hukum. Takkan dia orang tak tahu ke buat kubur Nabi kat tepi masjid tu boleh tak boleh? Jadi patutnya kita ni ikut sahabat, ikut mereka yang telah sebelum kita. Jadi kalau ada orang nak memandai-mandai, nak mengubah tu, mereka telah menentang Rasulullah SAW, menentang Khulafa'ur Rashidin, menentang ulama-ulama tabi'in berzaman-berzaman, yang mereka telah sepakat menyatakan makam Rasulullah ni situ tak boleh pindah. Kalau boleh pindah, dah lama pindah dah. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah. Jadi saya rasa itu satu perkongsian yang menarik lah, daripada tetamu saya pada malam ini, iaitu Ustaz Subhan daripada Seremban. Alhamdulillah, kita mengupas 3 isu yang utama. Yang pertama sekali adalah Rasulullah ini sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian kita juga bincang tentang bekam, dan yang ketiganya adalah isu terkini, isu terkini tentang ada ura-ura pemindahan jadi jasad Rasulullah SAW daripada makam baginda. Jadi saya pun cukup yakinlah dengan apa yang Ustaz cakap macam tu. Saya rasa benda ni tak akan berlaku. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW itu merupakan orang yang paling disayangi oleh Allah SWT sendiri. Jadi Allah lah yang akan menjaga baginda, insya-Allah. Jadi kita doakan supaya kehidupan kita ini mendapat rahmat Allah SWT. Dan saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini. Dan marilah kita akhirnya menyebut Ustaz untuk membaca sedikit doa untuk memberkati majlis kita. Silakan. إلى النبي مصطفى رسول الله ثم على أرواح ومصابة قرابة وتابع تابعين حسين شاءون لا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك درجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين 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 يا مجيب دعوات. اللهم اجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعل الرحمة والمغفرة على صاحب هذا البيت وأتمم نياته وأكرم ضيافته. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا يا الله ونبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في جنة الفردوس، واجعلنا يا الله ممن يحبه في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، إنا منكم تقبل يا كريم.